iaitu agama di Malaysia. Kat Malaysia ni memang banyak agama, iaitu agama Islam, Kristian, ada Buddha, okay, ada Hindu, okay, and Sikh. Okay, terdapat juga ajaran Confucius dan juga Tao. Dan penyebaran agama ni memang berlaku dengan pelbagai cara. Macam mana agama itu tersebar? Iaitu pertama kerana peranan pemerintah. Kemudian juga peranan fungsi para pedagang pada zaman dahulu dan juga golongan-golongan agama. Jadi oleh sebab itu kita akan tengok satu-satu tentang agama. Pertama, agama Islam. Agama Islam, kalau kita lihat, merupakan agama yang merangkumi segala aspek kehidupan. For your information, for everyone here yang non-Muslim ke ataupun Muslim, you have to know, Islam sebenarnya, dia mengajar kamu from kamu bangun tidur, sudah ada dia punya rules. Sudah ada dia punya how to bangun tidur, what you should do after bangun tidur, sampailah you go to the school ataupun kamu pergi ke kerja ke, pergi sekolah, sampai tengah hari, sampai petang, kemudian sampai malam, sampai tidur. Okey, cara makan, cara minum, cara buang air besar, cara mandi, cara berpakaian, cara belajar, everything diajar dalam agama Islam. That's why dikata apa? Merangkumi segala aspek kehidupan. Yes, betul sebenarnya. So everything diajar dalam agama Islam. Jadi penganut agama Islam hanya menyembah Tuhannya, iaitu Allah yang Maha Esa. Ya, betul. A whole life in one topic. Terdapat dua teras kepercayaan dalam Islam. Untuk Islam perlu percaya ada tu. Rukun Islam dan juga rukun iman. Ada dua. Dan ajaran Islam ini berpandukan ada kitab. All rules, semua peraturan, semua perkara ada di dalam kitab ini, iaitu kitab Al-Quran dan juga hadis. Ini contoh kitab Al-Quran. Baik. Itu berkaitan dengan agama Islam. Baik, kepada para pelajar seperti especially Thaqif, Nidya Silen, watch out. Berhati-hati bila memberi komen. Ingat, dalam kelas kita ada semua agama. Ada ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristian, ada Sikh. So watch out. Hati-hati. Agama ni sebenarnya dia isu sensitif sikit. Dia sensitif. Jadi berhati-hati. Dengan memberi soalan tu berhati. Ya, jangan tercakap salah. Ataupun bukan tercakap salah ni dia silin. Jangan tersalah cakap. Bukan tercakap salah. Tersalah cakap. Baik. So, itu agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitu agama Kristian. Dan penganut ataupun orang-orang yang beragama Kristian percaya bahawa agama ini dibawa oleh Jesus Christ. Jesus Christ. Dan bagi penganut agama ini, hari Ahad, Sunday, dihaskan sebagai hari untuk melakukan aktiviti keagamaan di gereja, di church. Dan kitab suci agama ini ialah Bible. Ini ada Bible ya. Baik. Ya. Ya, boleh. Baik. Kenapa Ahad? Kenapa Ahad? Ianya adalah Sunday. Bagi mereka, Ahad adalah hari permulaan. Hari permulaan. Sebab tu kalau kamu tengok, hari Ahad dalam kalender, kalau kamu tengok kalender, perasan tak, dia mula-mula hari Ahad. And then kemudian Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Kenapa tak mula dengan Isnin? Kerana mereka percaya kita kena mulakan daripada hari Ahad. Itu agama Kristian. Dia percaya kena mulakan hari dengan hari Ahad, iaitu kena mulakan dengan agama. Yes. Itu sebenarnya perbezaan dia. So
Bagi saya minggu baru start hari Sabtu. Itu bagi engkau tu satu. Yang kedua ialah, Jap Takif, siapa engkau? Who are you? Okey, baik. Seterusnya. Okey, baik. Nak komen-komen pula kan. Okey, baik. So, kita lihat di sini. Cikgu Kunyit ni. Okey. So, kita teruskan. Soalan, kita teruskan. Okey, itu agama Kristian. Kenapa saya wujud? Kenapa kamu wujud? Mesti ada sebab. Okey. Yang ketiga, agama Buddha. Baik, Buddha. Penganut agama ini mengamalkan ajaran yang diasaskan, yang dimulakan oleh Siddhartha Gautama, iaitu Siddhartha Gautama Buddha. Beliau dikenali juga sebagai Buddha. Dan mereka percaya ajaran Buddha ini mesti berasaskan 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia yang dapat dicapai melalui jalan 8 lapis mulia. 8 lapis mulia. Dan kitab suci penganut agama Buddha ialah Tipitaka. Ini buku dia, kitab Tipitaka. Okey, baik. Ramai yang confuse. Okey. Cikgu, kenapa bahasa Buddha tu macam tulisan Cina? Baik. Sebenarnya begini. Untuk pengetahuan kamu, Buddha sebenarnya berasal daripada India. Agama Hindu daripada India. Agama Buddha juga daripada India. Okey. Tetapi agama Hindu memang dikuasai oleh orang-orang India dan juga telah tersebar ke tanah Melayu, tersebar ke Indonesia dan sebagainya. Hindu. Dan juga tersebar ke Vietnam, tersebar ke Thailand dan sebagainya. Untuk agama Buddha, dia telah disebarkan sampai ke negara China. Dan negara China memiliki penganut agama Buddha yang terbesar. Sebab itu, buku-buku Buddha sebenarnya ditulis dalam bahasa Sanskrit di India. Tetapi bila buku tu dibawa ke negara China, dia telah ditranslate menggunakan tulisan Mandarin ataupun tulisan Cina itu. Jadi sebab itu kalau kita lihat seolah-olah macam Buddha ni berasal daripada China, tapi tidak. Sebenarnya Buddha berasal daripada India sebenarnya. Tetapi penganutnya paling banyak di China. Itu kamu kena faham. Ini belajar agama. Tak, betul sebenarnya kita ni di Malaysia ni, kita kena tahu tentang agama-agama orang lain. Kita kena tahu. Kita kena tahu agama orang-orang lain. Kita tak boleh, aku dengan Islam saja, tak perlu tahu agama lain. Yang Hindu, aku kena tahu agama Hindu saja, tak perlu tahu agama lain. No, kita kena tahu. Supaya apa? Supaya kita boleh faham kenapa dia melakukan sembahan, kenapa dia sembahyang. Kita tahu. Kita tahu. Jadi tidaklah kita membuat andaian sendiri. Okey. Baik, itu agama Buddha. Dan dia telah disebarkan oleh Maharaja Asoka daripada India. Dan pengasasnya ialah Siddhartha Gautama Buddha. Baik. Seterusnya, agama Hindu. Harus diingat, salah satu agama yang tertua di dunia. Agama yang tertua di dunia adalah agama Hindu. Tertua. Sebab agama ini telah wujud sejak sebelum Masihi lagi. Sebelum Masihi lagi memang dah ada agama Hindu. Dan penganut agama ini memang lama. Penganut agama ini mempercayai hukum karma yang berkaitan dengan kelakuan manusia semasa hidup dan kelahiran semula selepas mati. Maksudnya apa tahu? Maksudnya penganut agama Hindu ni percaya apa tahu? Kalau kamu sekarang ini menjadi orang yang baik,
Bila kamu dah besar, kemudian kamu mati, bila kamu mati, ada kelahiran semula dipanggil reincarnation. Ataupun kita kata kelahiran semula di mana kamu akan lahir semula pada tahun-tahun yang akan datang semula menjadi baby balik dan kemudian menjadi orang yang lebih baik. Itu menurut kepercayaan Hindu. Okay. Ya, tetapi kalau kita waktu sekarang ini kita banyak buat benda yang tak baik, kemudian kita mati, nanti bila kita dilahirkan semula, okay, so dia akan jadi orang yang tidak baik lagi. Nampak tak? Itu kepercayaan agama Hindu. So, untuk semua orang, kamu jangan argue. Mana boleh ini? No, jangan argue. Kerana you must respect others' belief. You must respect others' belief. Kamu kena hormat kepercayaan orang lain. Okay, kena hormat orang yang sama. Ya, maknanya dia akan lahir dan menjadi orang yang sama tetapi pada zaman yang berbeza. Okay, tapi sudah tentulah badan lain, bentuk muka lain dan sebagainya lah. Okay, so itu yang dikatakan sebagai agama Hindu. Dan agama Hindu ada kitab dia juga. Okay, only God knows, yes. Dan kitab suci agama Hindu dikenali sebagai kitab Veda. Ya, kitab Veda. Dan untuk pengetahuan kamu ya, okay, banyak kalau kita lihat di sini, okay, masing-masing ada buku kitab-kitab agama. Holy Bible sebenarnya ada lebih daripada 7 kitab. Ada 7 version. Dan dia ada 2 version, iaitu Old Testament dan New Testament. Itu kitab bagi agama Kristian, Bible. Gereja tu ialah rumah ibadat bagi agama Kristian. Church lah, church. Gereja tu church. So, dia ada Old Testament, New Testament. Kemudian kalau kitab Buddha pun sama. Okay, Buddha tu banyak juga dia punya kitab dia. Even kalau Hindu pun ada banyak kitab dia. Betul tak ni dia silen? Betul tak? Kalau tak silap cikgu, Veda ada apa? Ya, Veda ada banyak kitab iaitu ada Rig Veda, Yur Veda. Okay, ada Rig Veda, Yur Veda, kemudian ada banyak lagi. Jadi itu antara kitab-kitab suci yang mana kitab itu ditulis dalam bahasa Sanskrit, tulisan Pallava. Tulisan Pallava bahasa Sanskrit. Agama Islam cuma hanya ada satu kitab sahaja, iaitu Al-Quran. Itu sahaja. Jadi itu kalau kita lihat perbezaannya lah. Saya tak tahu sangat cikgu, tak apa. Cikgu bagi tahu. Cikgu bagi tahu. It's okay. Okay. Baik. Jadi okay, itu perbezaan kalau kita lihat tentang agama Islam, agama Kristian, agama Buddha dan juga agama Hindu. So masing-masing ada kepercayaan masing-masing. Yang kelima, agama Sikh. Baik, agama Sikh ni yang mana cikgu? Agama Sikh ni adalah agama untuk orang-orang kaum Sikh. Yang mana kaum Sikh ni kalau kamu perasan, yang lelaki, kalau budak lelaki dia akan ada pakai dia ada pakai bulat kat kepala tu. Kemudian orang-orang dewasa akan pakai turban. Turban kat situ. Okey. Kita pakai turban lah kat situ kan. Jadi itu adalah orang-orang Sikh. Kamu nak tahu tak? Turban. Okey. Dan kalau kita lihat, kenapa dia pakai turban tu cikgu? Kenapa dia pakai bulat kat sini dan kemudian ada yang pakai turban yang orang dewasa? Kerana dalam agama mereka, rambut tidak boleh dipotong. Rambut mereka tidak boleh dipotong. Itu dalam agama mereka. Tak boleh. Jadi, apa yang mereka buat? Kalau potong maknanya dia menjadi orang yang tidak taat kepada agama. Dia tidak taat kepada agama. Sebab itu, sebab itu kalau kamu lihat,
Okey, iaitu kalau kita tengok pada pada pelajar-pelajar yang Sikh daripada darjah 1, 2, 3, 4, 5 kalau sekolah, mereka kena ikat rambut itu di hadapan, ikat rambut tu, kemudian tutupkan dengan macam kertas tu, macam kain yang warna putih. Macam si Jarjit lah, Jarjit. Korang tengok Jarjit tak? Dalam Upin Ipin kan? Dia itu. So, cikgu disiplin tak marah. Sebab itu agama. Kalau agama tak ada masalah. Okay. Semakin dia membesar, rambut dia makin panjang. Bila rambut panjang, mereka kena pakai turban untuk tutup rambut tu. Itu sebenarnya tentang agama Sikh. Okay. Baik, Upin Ipin Sikh ke? Bukanlah yang Sikh tu yang Jarjit lah, Jarjit. Okay. Baik. Baik, ada soalan. Cikgu, kenapa melega pakai tudung? Bagus soalan tu. Okey. Sebenar-benarnya perempuan Melayu kena pakai tudung kerana wanita, perempuan dalam agama Islam, perempuan punya aurat. Maknanya perempuan punya tubuh badan yang perlu ditutup. Yang tubuh badan yang perlu ditutup adalah keseluruhan kecuali muka dan tapak tangan dan tangan. Dan tapak tangan. So itu yang boleh ditunjukkan. Yang lain kena tutup. Itu dalam agama Islam. Why? Why? Okay, because pertama sekali privacy dan yang kedua kita tahu bahawa untuk melindungi keselamatan perempuan. Keselamatan perempuan. Kenapa? Kerana perempuan memang Tuhan telah menciptakan. Sebab itu kalau kita lihat, itu je. Habis kalau tutup semua, macam mana nak dia berkomunikasi, macam mana nak bercakap, macam mana nak menggunakan, nak menjalankan kerja. Takkan semua nak tutup semua. Fikir secara logik lah, Takif. Itulah sebenarnya. Muka tu perlu tunjuk supaya apa? Yang ini bukan agama. Ini hanyalah tradisi. Tradisi. Kenapa Jarjit punya rambut tak tumbuh? Nanti kita tanya Jarjit. Baik. Tanya je. Baik, bagus. Baik. So, agama Sikh sebenarnya diasaskan oleh Guru Nanak. Ingat nama ni, Guru Nanak. Dan penganut agama ini terdiri daripada kaum Sikh, dan tradisi dan ajaran agama ini berkaitan dengan sejarah, masyarakat dan juga budaya kaum Sikh. Agama Sikh percaya kepada adanya satu Tuhan yang dinamakan sebagai Waheguru, dan kitab suci agama Sikh dikenali sebagai Sri Guru Granth Sahib. Sri Guru Granth Sahib ini kitab dia. Kitab Sri Guru Granth Sahib. Maknanya di sini, kalau kita lihat di sini, hampir semua agama, 5 agama utama di Malaysia, Islam, agama Kristian, agama Buddha, agama Hindu, agama Sikh, pasti ada kitab dia. Why? Kenapa mesti ada kitab buku? Di situlah ada written, ada tertulis tentang rules and regulation tentang agama. Apa yang do's and don'ts. Baik. So ada soalan tanya, apa jadi kalau kita tengok kitab agama lain? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tidak ada masalah untuk kita tengok kitab agama lain. Tak ada masalah. Sebenarnya tak ada masalah. So don't worry. Cuma faham ke tak faham tu je. Sebab masing-masing ada dia punya tulisan masing-masing. Itu je sebenarnya. Tulisan masing-masing. Baik. Ya, betul. Baik. Dan kita lihat 2 lagi tentang agama, iaitu ajaran Confucius. Baik. Kalau kita lihat ajaran Confucius ni, diasaskan oleh
Confucius. Okay. Confucius. Itu nanti cikgu bagi tahu. Okay. Confucius daripada China. Penganut Confucius percaya bahawa ajarannya menekankan prinsip moral yang tinggi. Maknanya, okay, the highest behavior. Seperti peri kemanusiaan, kemudian kesusilaan, maknanya tertib, maknanya behave, obey, ketaatan kepada ibu bapa. Ajaran ini terkandung dalam buku Analect. Ini buku Analect. Yes, ini buku Yin and Yang. Sebenarnya logo Yin dan Yang ini adalah logo untuk Confucius. Maknanya, apa maksud Yin dan Yang? Yin dan Yang itu maksudnya everything ada pair. Setuju tak? Kalau cikgu bagi tahu, everything ada pair. Kanan dengan kiri, atas dengan bawah. Okey, betul tak? Everything ada pair. Baik dengan jahat. Okey. So, dan so menunjukkan bahawa bila ada pair, itu dipanggil balance. Keseimbangan. Ya, ada keseimbangan. Dia ada pair. Everything ada pair. So, itulah yang dikatakan sebagai yin dan yang tu. Maksud yin dan yang tu ya. The balance kat situ. Dan untuk ajaran Confucius ni di Malaysia, ajaran Confucius ramai banyak diamalkan oleh orang-orang Cina. Orang Cina sebenarnya banyak agama kalau di Malaysia ni. Okey, orang Cina ada yang agama Confucius, mostly agama Buddha, dan ramai juga yang agama Kristian. Dan ada juga yang agama Islam, serta ada juga yang agama Hindu. So Chinese memang banyak agama. Chinese memang banyak agama. So itu terpulang kepada masing-masing lah. Itu pada orang Cina. Baik, ajaran Confucius mostly diamalkan oleh orang-orang Cina. Dan satu lagi ajaran yang diamalkan oleh orang-orang Cina juga, iaitu ajaran Tao. Sekejap. Ajaran Tao ni diasaskan oleh Lao Tzu. Lao Tzu, penganut ajaran Tao, percaya kepada kepentingan keharmonian hidup dengan alam semesta. Means that you kena behave dengan alam. You tak boleh bergaduh dengan alam. You kena behave dengan alam. You kena berbaik-baik dengan alam semesta. So, kehidupan setiap manusia ditentukan. Kehidupan manusia ditentukan oleh Tao. Tao itu bermaksud jalan. Tao Te Ching merupakan buku yang mengandungi ajaran Tao. Ini buku dia. Buku Tao Te Ching. The Way to Goodness and Power. Lao Tzu. Ini adalah kita kata sebagai buku ajaran Tao. Bermakna di sini kita ada ajaran Tao juga banyak diamalkan oleh orang Cina. So ajaran Tao kita belajar, ajaran Confucius, begitu juga tentang agama Sikh, agama Hindu, agama Buddha, dan juga agama Kristian serta agama Islam. Baik. Cikgu nak menjawab soalan, ada seorang pelajar bertanya tentang